A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak, pagi petang ini kita akan belajar lagi untuk bab seterusnya, iaitu bab 7 berkaitan dengan saliran. Sebelum itu marilah kita bersama-sama doa lah dalam hati kita supaya kita siap walafiat. Di samping dapat melakukan pelbagai ibadat sepanjang bulan Ramadan ni. Baik anak-anak, dalam bab yang ketujuh ini berkaitan dengan saliran. Ya. Dia fokus tentang saliran. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita fokus kepada pelajaran kita ini, iaitu dalam saliran ini sebenarnya apa objektif kita nak sampai ni. Okey. Iaitu pada pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Okey, ini nombor satu nak dapat bincangkan nanti pandang darat fizikal dalam setiap peringkat sungai. Yang kedua, mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. Okey, nombor dua nanti sungai dan tasik utama di Malaysia. Dan nombor tiga, membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Yang ketiga. Jadi kita akan belajar tiga perkara yang penting dalam bab 7 ni. Yang pertama, pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Yang kedua, sungai dan tasik utama di Malaysia. Yang ketiga, kepentingan sungai dan tasik. Baik anak, kita masuk ke satu topik yang pertama, 7.1. Kita nak tahulah. Dalam pandang darat fizikal yang tadi anak-anak, dalam darat fizikal yang tadi, kita akan belajar dua perkara yang besar anak. Yang pertama, peringkat sungai. Peringkat 1, 2, 3. Yang kedua, bentuk berbumi, pandang darat fizikal yang ada pada setiap peringkat sungai ini tadi. Jadi dalam buku ni, buku yang penuh. Jelas anak-anak tidak bagikan peringkat pertama peringkat hulu sungai, yang kedua peringkat tengah sungai, yang ketiga peringkat hilir sungai. Kalau kata peringkat hulu sungai, ini dia bentuk muka buminya. Pandang darat fizikal. Untuk peringkat tengah sungai, okey. Dia dah buat dah. Dia kurang sinilah bentuknya. Okey, kalau kita tengok lagi peringkat tak siladam ni tengah-tengah sungai ni. Tengah sungai. Kerana yang bahagian ujung sekali ni peringkat hilir sungai. Jadi dia lebih kepada bentuk delta. Baiklah, kita pergi yang pertama semula. Jadi ini kereta rentas lah. Dia tengok daripada sisi bagaimana dalam sistem aliran sungai ini terdapat bentuk muka bumi ini. Okey, jadi pada pengkaji bumi lah, khususnya sungai, dia telah membagikan sungai ini kepada tiga peringkat yang disebutkan tadi. Anak-anak, kita akan tengok peringkat yang pertama, peringkat hulu sungai. Hulu sungai ini pedalaman nak tahu bukit sana. Kalau tengok gambar ni jelas lah, ni bukit-bukit, ni kawasan taran hujan. Ni kawasan yang ni makin rendah. Ni mungkin kawasan kita lah ni. Yang ni begitu pinggir laut. Kita belajar pinggir laut tadi. Ni tanah pamah, ni tanah tinggi, ni pinggir laut. Baik. Jadi bentuk berbumi yang ada di sini, lurahnya sempit berbentuk V. Ni lurah sungai. Kenapa boleh bentuk V? Di sini curam. Bila curam, air yang ada dalam sini pada yang hujan turun ini, dia bergerak laju. Kerana curam, dia banyak menghakis ke bawah. Banyak menghakis ke bawah. Okey. Kemudian bercurun curam yang disebutkan tadi. Kerana aliran air yang deras. Yang ketiga, banyak jeram dan air terjun. Yang keempat, terbentuk lubang periuk akibat lakisan. Terbentuk lubang periuk akibat lakisan. Baik, kita tengok yang pertama. Ini berlaku di sini bentuk V. Jadi, kalau anak-anak nak faham, yang itu, apa yang yang ini ada berkaitan dengan muka surat 84 nak. Nak boleh tengok ni. Nanti dia tanya. Ni bentuk sungainya. Kenapa yang kat hulu, apa benda bentuk bumi di sini. Jadi kalau anak kena semak jugalah soalan supaya nanti macam mana tak faham, tengok soalan pun kita faham. Cerita di sini. Baik, kita tengok bahagian peringkat hulu sungai ini tadi. Bahagian pedalaman, bahagian tanah tinggi. Jadi antara bentuk pandang darat fizikal ni, dia ada air terjun. Dekat sini air terjun. Di sini tak tunjuk. Tapi biasanya dia pada pedalaman air terjun. Air terjun ni terjadi kenapa? Macam mana boleh jadi air terjun? Anak tengok ni. Ini lapisan batu yang pelbagai kekerasan dia. Yang ini batu keras.
Batu keras. Sebab tu dia tak boleh hakis. Kalau dia hakis, dia tak jadi air terjun dah. Ni lapisan batu keras. Jadi bila keras dia tak dapat hakis, jadi dia akan, ni proses ni bentuk bukan masa dekat anak, ribu-ribu tahun, puluh-ribu tahun, tahun-tahun dulu. Dia jadi begini, jadi dia terhakis, air yang laju. Jadi yang dihakis sini ni, yang kita tak nampak ni, kerana batu batan ini adalah batu batan jenis lembut yang mudah dihakis. Jadi laju di sini ni. Jadi air terjun. Kalau anak-anak pergilah mana-mana air terjun atau Kijang ke mana-mana air terjun, anak tak dapat tengok dalam lagi lah. Dan sini bahaya, ni pusaran ni. Air ni masih ingat lagi pergi di air terjun Kota Tinggi, begitulah pusaran dia. Ni tunjuk di batu, ni air terjun di dalam sini ni. Dia walaupun tak tunjuk. Yang kedua, kita ambil jeram. Yang kedua ni ada jeram. Okey. Jeram ni kalau kita tengok, ini tengok anak, ini pun bukan bumi ni lah. Ini dalam air, dalam air ni. Yang ni batu keras ni. Yang coklat-coklat ni. Yang ini ada lembut, ada keras. Jadi nampaklah anak-anak batukan yang menonjol ke atas. Kalau anak tengok dalam filem-filem dokumentari ke apa, kadang-kadang orang berkayak. Berkayak di kawasan jeram ni. Ada batu. Dia ada lubuk-lubuk sana kemari. Ada yang turun ke bawah, ada yang naik atas. Jadi ini jadi jeram. Yang ni nama jeram ni. Jadi ni kita nampak pandangan sisi. Kalau kita tengok dari pandangan atas, mungkin di sinilah. Jeram dekat kawasan sini. Jadi dalam air mengalir tu tengah sungai-sungai ada batu menonjol keluar. Inilah batunya. Dia bukan bulat sini, ada bersegi-segi, ada besar, ada kecil. Yang ketiga, lubang periuk. Lubang periuk ni maknanya apa benda? Dalam aliran sungai ni, terdapat dalam permukaan sungai ni ada batuan yang lembut, yang mudah dihakis. Yang lembut daripada dasar-dasar yang lain. Maka bila air mengalir, sebab tu dia kata ni akibat hakisan. Bila air mengalir dalam sini, dia akan menghakis, dia akan korek lubang dalam itu. Makna celah-celah batu yang rekahan itu dia akan korek. Jadi air ni, dia seolah macam kita lubang periuk lah. Kita tengok periuk lah macam ni di rumah. Makna dia akan mengkong, dia akan ada ruang ke dalam. Jadi dia kata lubang periuk ni, dia kata air sungai melompat. Bila masuk sini, air tu keluar balik, tu melompat tu. Gini, ni contoh lah. Ini kata lubang periuk. Jadi anak kena ingat, yang biasanya ada 3 penanda fizikal ini. Tapi sifat dia begini. Sifat peringkat sungai ni bentuk V, curam, air deras, banyak jeram yang dibentuk-bentuk dia. Okey anak, kita beralih ke peringkat tengah sungai nak. Lurah berbentuk U, ada bentuk begini. Kenapa dia tak boleh bentuk macam ni? Kerana dia sudah tidak berapa curam kawasan sini. Yang kedua, dalam air itu dia telah bawa hakisan-hakisan yang berlaku di sini. Air itu dah mula berat dah. Yang ketiga, permukaan sudah mula mendatar. Okey, ibarat contoh anak-anak lah kalau pergi kawasan bukit, kalau kata turun berlari kawasan bukit, kawasan tanah tinggi, dia akan laju. Berbanding kalau kata anak-anak di kawasan melata, tak laju dah, dia dah perlahan. Jadi bentuk sungai di sini berbentuk U katanya. Yang ni V, ni U. Yang ni pemendapan ni dalam ni, dia dah mula. Masa yang sama dia akan menghakis ke tepi. Air akan menghakis ke tepi. Yang tengah ni dah kurang lah. Tepi ni dah akan hakis. Sebab tu kalau kita tengok sungai, bahagian hulu dia sempit, semakin ke kuala dia akan lebar. Maknanya dia menghakis ke tepi banyak. Kalau ni dia menghakis ke dalam. Yang sini dalam tengah dia hakis, dasar hakis, kiri kanan pun dia hakis. Kekuatan dia lebih kurang lah. Baik, kekuatan hakisan maksudnya. Kemudian susuh lurah bentuk U, kemudian susuh bukit berpancar. Terhakis. Ini susuh bukit pancar ni. Susuh bukit pancar maknanya, contoh yang ditunjukkan jari ayah dia lah. Begini Macam ni tanah tinggi tanah tinggi. Yang dia katakan susuh bukit tu anak susuh bukit. Begini anak tengok yang ini salah satu contoh susuh bukit. Yang ni susuh bukit ni dia gabung bukit lah ni. Rabung bukit yang menganjur berturun ni. Ni antara ni kalau kita nampak ni sebenarnya ni tanah tinggi nak ni. Ni tanah tinggi. Ni tanah tinggi. Di sini pun tanah tinggi ni. Yang rendah ni, yang ada sungai ni tanah rendah. Jadi dia bertemu sini ni. Ini berartikan susuh bukit. Rabung bukit yang menganjur turun ke sini. Kalau dia tulis kata susuh bukit berpancar ni, susuh bukit pancar ni, berpancar maknanya di tengah-tengah, di antara bukit macam gini jari ni, anggatkan jari anda ni,
maknanya rabung bukit yang menganjur yang turun tadi ni. Turun ke bawah. Ni tanah tinggi, ini rabung. Jadi antara ni, ini jadi susu bukit ni. Dia memotong bukit ni. Dia berliku-liku ni. Jadi dikatakan susu bukit berpancar. Contoh gambar ni lah. Jadi kalau anak nak faham lagi, tengoklah dalam kamus ke apa masuk susu bukit ni apa. Okey. Yang ini kalau kita tengok untuk peringkat yang kedua. Seterusnya kalau kita tengoklah okey, untuk peringkat yang seterusnya bahagian peringkat ilir sungai. Lurah semakin melebar dan cetek. Nampak dia makin melebar. Dia dah bawa banyak mendapan tadi, dia tak kuat lagi nak bawa dan dia akan lebar keluarlah. Kerana mendapan ni dia akan mendak di bawah. Dia tak ada ke tepi sedikit sajalah. Dia akan aktif melebarkan sungai itu, tempat alir tu. Air sungai perlahan dan berliku-liku. Berliku-liku kerana apa? Dia dah landai. Dia mencari, dia tak boleh nak mengakis lagi. Kenapa? Mungkin dia dah mentah sampai ke aras tinggi. Aras laut. Okey. Kemudian cerunnya lebih landai. Cerun landai. Kemudian terbentuk tasik ladam. Okey, tasik ladam ni tertambak dan delta. Tertambak maknanya tepi-tepi sungai lah, di tanah tinggi macam beting tu. Kemudian pemendapan sungai berlaku. Ini pemendapan. Yang ini ada mendap tapi sedikit. Ni mengakis pun ada lagi. Yang sini tak banyak akis, banyak memendap. Banyak pemendapan. Dia kumpulkan. Tengok dalam sini pemendapan ni. Dah hujung ni sampai tepi laut dah. Tak boleh nak akis lagi dah. Ketinggian dia dah baras laut dah. Baik kita tengok sungai perlahan dan berliku-liku. Cerunnya landai. Jadi apa bentuk di sini? Bentuk pandang darat di sini. Bentuk menggumi. Yang sini tasik ladam. Ni likuan sungai. Likuan terpenggal. Ni tasik ladam. Akhirnya tasik ladam ni namanya, kita tengoklah ladam macam ladam kuda. Ladam kuda ni merupakan satu besi yang ditampal pada tapak kaki kuda. Untuk ditahankan supaya tidak terhakis kalau dia berlari di atas batu ke mana lah. Dan nak tengok tengoklah asal dalam internet tengok macam dia pasang ladam kuda. Dikikir kaki kuda tu dulu, lepas tu letakkan ni. Baik tengok proses bentukan tasik ladam ni tadi, likuan sungai. Ini sungai, air sungai ni. Okey, dia bentuk begini asasnya lah. Asas ni begini. Kalau anda dapat tengok dalam ni gambar ni, tapi dia terlindung lah tak nampak sangat terlindung celah buku ni. Baik. Jadi anda nak tengok aliran dia ni yang masa panah ni. Sungai ni gini, apabila air katil air ni mengalir sini, nampak panah mengalir. Semasa dia mengalir, dia akan menghakis ni. Macam kita naik motor lah, kalau ada kat selekoh tu mesti kita terlajak sikit. Terlajak nak cari jalan yang lurus balik. Macam ni dia menghakis ni. Jadi mendapan yang dia bawa dekat sini tadi, dia mendap kat sini. Dia mendap kat sini. Jadi yang dia hakis di sini tu, dia akan mendap di sini. Dia mendap di sini. Air ni akan berpatah balik. Dia akan menghakis sini pula. Okey? Sekali pemendapan dia buat sini jalan, tiba di sini, air ni tadi akan menghakis kat sini. Anda tengok ni, ini dia hakis. Ini dia hakis, ini dia hakis. Pemendapan di sini. Bila dia hakis, pemendapan diletak kat sini mana coklat ni. Jadi air ni terbias ni, hakis lagi. Jangan begitulah terusnya. Jalan ni mungkin ratus tahunnya, mungkin 1000 tahun. Jadi biasanya yang dihakis ni biasanya batuan yang lembut lah. Jadi kita tengok ni proses yang kedua. Tengok kalau dekat sini nampak tak? Ini dah mula sebutkan likuan terpenggal. Yang sini likuan terpenggal ni. Bila kita tengok lama kelamaan hakisan ini dia akan masuk ke dalam, dia akan putus ni. Kerana hakisan ni kuat, dia akan putus. Jadi pemendapan di sini, ini ada juga mengalir air, ini pun ada mengalir air. Tapi kelaziman air ni, bila dah keadaan begini, dia akan cari laluan yang mudah lah. Mungkin air yang sebelah sini, dia lalu sebelah sini. Yang air sebelah sini, masih lalu sini. Jadi alirannya, yang sini lebih kuat, yang ini dah tak kuat. Lama-lama, bila pemendapan ini dibawa mendap, dia punca pemendapan ni kerana aliran ni tidak laju. Bila tidak laju, di sini akan termendap ni. Jadi sudahnya jadilah begini. Ini pemendapan. Jadi lama-lama dia akan terus. Ini yang kita katakan tasik ladam.
Ini kan tasik dadam. Jadi anak faham kan bagaimana berlaku benda ni. Okey. Seterusnya bentuk apa yang ada di sini? Delta. Minggu sebelum ini yang ditunjukkan bagaimana gambar delta. Jadi tak perlulah anda boleh tengok balik video tu. Jadi proses pembentukan delta ni, delta adalah kawasan mendapan di muara sungai. Ini ujung sungai ni. Itu letak di peringkat hilir sungai. Timbunan mendapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. Dia tak mampu lagi nak bawa pendapan ke mana. Dia dah bertemu dengan air laut, maka dia mendapkan di ujung. Tengok yang mana kuning ni. Kuning ni pemendapan anak. Yang kuning ni. Ini dalam gambar lah anak untuk kita faham. Okey. Ini proses pemendapan sedimen. Sedimen anak tengok sini lah. Apa maksud sedimen ni? Bahan seperti lumpur, pasir, kerikil yang dibawa dan ditinggalkan oleh air. Angin atau ais di permukaan tanah. Jadi kita tak ada ais kat sini nak. Kita gunakan air di sini. Kalau kita tengok bentuk bumi di negara lain, terutama negara-negara Amerika kan. Jadi angin kuat di lembah-lembah sungai tu, kadang-kadang dia menghakis angin tu. Menyebabkan dia yang dihakis itu jatuh ke sungai, dibawa ke sini. Baik, kalau tengok sini, apa maksud mendapan? Mendapan yang atas, bahan yang telah dimendapkan mengalami proses pengumpulan secara semula jadi, seperti lumpur, pasir dan batu mendap di sini. Jadi ini proses yang pertama, ini yang biru ini aliran sungai. Okey. Jadi yang kedua ni dah mula bentuk, dah belum bentuk delta. Dia dah pecah. Kenapa nak? Bila dah sini, dia dah sampai kata. Jadi sungai ini dia akan pecah lagi. Dia akan cari ruang untuk pergi. Pasal dia dah hampir sama rata dah ni. Mendatar saja. Jadi biasa lumrah ni sifat air dia akan cari jalan dah. Nak turun ke laut. Jadi kesudahan jadi begini. Jadi ada mendapan berlaku laut lagi, kemudian proses perluasan delta. Dia makin meluaskan delta itu. Pasal apa? Semakin hari semakin banyak mendapan. Memang kita tengok sini, gambar ini kita nampak sama je, tapi pada dasarnya dia meluaskan delta dengan sungai-sungai di kawasan ni. Okey. Yang ketiga kita tengok ini yang memang dah jadi betul lah. Ini mendapan, kemudian dataran rendah. Yang hitam-hitam tadi ni dah jadi dataran rendah dah. Dia dah jadi macam muka bumi di darat ni. Di dataran rendah. Jadi delta terbentuk membentuk dataran rendah yang hitam-hitam tadi. Ini ada sikit-sikit, yang ni dah banyak ni. Ini makna dah lama jadi ni. Mungkin dalam proses nak jadi begini. Okey anak-anak itu untuk pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Baik anak-anak kita tengok juga yang kedua ini. Jadi untuk sub yang kedua ni dia punya objektifnya apa anak-anak? Kita tengok balik. Mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. Okey, jadi yang ini lebih kepada anak-anak menghafal, mengingat nama sungai, tempatnya di mana. Jadi kalau ayat yang diterangkan aja, ini bentuk hafalan. Dia tak ada formula, dia tak ada nak memaham macam mana dia terbentuk tak. Ini lokasi saja. Maknanya sungai dan tasik utama di Malaysia. Tasik ini ada tasik buatan, ada yang asal atau jadi yang asal okey. Buatan manusia. Baik tengok Sungai kita sungai dulu. Kebanyakan sungai di Malaysia berpunca dari kawasan tandan hujan yang terletak di kawasan tanah tinggi. Kebanyakannya kan sungai ini dapat konten di tanah tinggi. Kalau tanah tinggi, air dia tunjukkan balik lah. Kawasan tanah sini lah. Kawasan tandan hujan. Kawasan tandan hujan kat sini. Tapi ada juga kawasan tandan hujan di kawasan tasik pun ada. Tapi disebutkan banyak di sini. Baik. Kemudian dia ambil contoh. Contoh ni Sungai Pahang. Nak tengoklah ni Sungai Pahang. Yang warna hijau ni sungai. Ini tak sebutkan lah. Nak tengok dia mana kedudukan dia. Kemudian di Sabah Sarawak yang warna hijau ni, Sungai Rajang ni ada gambarnya. Contohnya lah berliku-liku. Ni kalau berliku-liku ni, gambaran dia anak seperti di sini lah nak. Dan gambar ni. Berliku-liku balik kat sini ni. Berliku-liku. Likuan tu memang tanah pamah, tanah rendah menghampiri laut. Okey, ni Sungai Kinabatangan, Sungai Baram. Okey. Kemudian kita tengok tasik pula ni. Tengok baca dalam tu dulu. Dalam setiap ni. Tasik Kenyirnya terletak di mana? Ni buatan manusia Tasik Kenyir ni. Buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Okey.
Kemudian tasik Cini. Ni tasik semula jadi di Pahang. Jadi ayah nanti anak nak tengok. Kalau anak-anak nak tengok, nak tahu lagi ayah nak akses lah. Tasik-tasik semula jadi di Malaysia. Yang kedua tasik buatan manusia. Anak akan dapat macam-macam tasik. Untuk tambahan lah untuk anak-anak. Okey. Jadi yang warna hijau ni sungai di Pahang. Sungai-sungai di Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak. Dan yang merah ni sebagai tasik lah. Okey. Yang ini mudah saja ayah ni mengajar untuk anak-anak tengok dan anak-anak kena ingat. Jangan lupa anak-anak, kalau kita kata ada peta, tengok tajuknya apa, sungai dan tasik, korang tengok yang ini. Yang ini sungai, yang ini tasik, bentuk biru ni. Okey, anak tengoklah masuk dalam ni berapa kilometer, di mana dia, macam-macam lah cerita dalam tu. Baik anak-anak. Okey.